Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa kita nak sambung pembacaan daripada hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Agung Imam Tirmizi rahimahullah di dalam kitab Sunan dan Jami' beliau. Dan kita sedang membaca hadis-hadis yang sedang berada pada tajuk besar berkenaan tentang diyat. Diyat. Kalaulah seseorang itu membunuh orang lain, apakah diyat dia? Denda dan bayaran dia. Kalaulah dia melukakan orang lain, apakah diyat dia? Dan pada kali ini, pada bab yang keempat, Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis berkenaan tentang babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi diyatil asabi', pada diyat berkenaan tentang jari jemari. Kalaulah seseorang itu dia potong jari orang, melukakan jari orang, merosakkan jari orang sehingga tidak boleh lagi diguna ataupun menjadi cacat, maka dalam Islam ada diyat dia. Apakah diyat dia? Jom kita lihat riwayat 1375. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Al-Husain bin Waqid an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diyatu asabi'il yadain, diyat untuk jari jemari kedua-dua tangan dan kaki, sawaun adalah sama. Berapakah diyat untuk satu jari? Asyaratum minal ibil, 10 ekor unta bagi setiap jari. Lalu kalaulah zaman kita satu ekor unta 5,000, bererti harga satu jari adalah 50,000. Maka sebab itu Islam mengambil berat tentang nyawa manusia dan pada waktu itu kesejahteraan manusia. Kalaulah seseorang itu dia ada mematahkan jari orang, memotong mengerat jari orang, ataupun menjadikan jari seseorang itu tidak lagi boleh berfungsi, setiap jari adalah 10 ekor unta. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Musa Abdullah bin Ammar. Hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih gharib, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Riwayat 1376. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka waktu bilakah dia lihat kepada sahara pada baris yang pertama, lifawatil manfaah, apabila hilangnya manfaat khusus yang datang dengan setiap jari, maka pada waktu itu dia kena membayar diyat. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi SAW baginda bersabda, hadhihi wa hadhihi, sabda Nabi, hadhihi wa hadhihi, jari ini dan jari ini, yakni yang baginda maksudkan adalah al-khinsar, jari kelingking, wal ibham dan ibu jari. Sabda Nabi, kedua-dua jari ini sama, sawa, diyatnya adalah sama, iaitu 10 ekor unta. Jangan pula ada orang sangka, oh jari ini hanya ada 2 mafsal je, pada dua uras, maka pada waktu itu dia tak payah bayar 10. Tak, sama, setiap jari adalah 10 ekor unta, hatta jari kaki sekalipun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang kelima, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil afwi, tentang kelebihan memaafkan. Walaupun hak seseorang itu adalah untuk mendapat diyat,
Tetapi kalaulah dia maafkan, maka pada waktu itu ada pahala dan ganjaran dia. Riwayat 1377. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala hadatsana Abdullah bin Mubarak qala hadatsana Yunus bin Abi Ishaq qala hadatsana Abu Safar qala daqqa rajulun, telah memukul seorang lelaki daripada Quraisy sinna, gigi seorang lelaki daripada Ansar. Maka pada waktu tu patah gigi dia, kena pukul dengan orang Quraisy. Fasta'da, maka dia telah meminta, gariskan sahara pada baris yang kedua. Fasta'da ay istaghatha Muawiyah ta'ala Quraisyin. Ista'da ay ista'anah wastansarah. Maka dia telah meminta pertolongan alaihi ke atas perkara tersebut akan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan Amirul Mukminin. Dia minta tolong. Maka telah berkata orang Ansar tadi kepada Muawiyah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna hadza, sesungguhnya orang ini, daqqa sinni, telah memukul gigiku sehingga patah. Maka telah berkata Muawiyah bin Abi Sufyan, inna sanurdika, sesungguhnya kami akan menjadikan kamu redha dengan keputusan kami. Wa alaha, dan pemukul telah mendesak untuk berjumpa dengan Muawiyah. Fa'abramah, dan Muawiyah telah berpaling. Fa'adramah maksudnya telah berpaling. Maka Muawiyah pada waktu itu tak nak mendengar alasan dia. Sebab pada waktu itu telah berlaku kesalahan. Dia telah patahkan gigi orang tersebut. Maka telah berkatalah Muawiyah kepada orang yang alaha, yang telah pada waktu itu mendesak untuk digugurkan sabitan kes tadi. Maka kata Muawiyah, sya'nuka, urusan kamu, bisahibika, akan ditentukan dengan keputusan sahabat kamu. Kalaulah dia maaf, maka boleh gugur. Kalaulah dia nak kisas, maka adalah kisas. Dan pada waktu itu, wa Abu Darda jalis, ada seorang sahabat Nabi yang lain bernama Abu Darda sedang duduk di sisi Muawiyah. Maka berkatalah Abu Darda, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min rajulin, tidaklah seseorang itu, yusabu, ditimpa dengan sesuatu ujian, fi jasadih, pada tubuh badan dia, fayatasaddaqu bihi, dan dia pilih untuk memaafkan, kecuali Allah akan meninggikan dengan sebab kesabarannya tadi darajatun, satu tingkatan dalam syurga. Wahatta, dan dihapuskan daripadanya disebabkan kesabaran dia tadi satu dosa. Maka bila orang Ansar ini dengar, dia pun berkata, anta sami'tahu min Rasulillah, adakah engkau memang betul-betul telah dengar hadis tadi daripada Nabi SAW? Dia tertarik. Maksudnya kalaulah dia maafkan orang ni, Allah ampunkan dosa dia, Allah tinggikan darjat dia. Maka berkata Abu Darda, sami'athu udhunaya, telah mendengar kedua telingaku akan hadis ini, wa wa'ahu qalbi, dan telah menghafal akan hatiku. Maka berkatalah orang Ansar ini, fa inni azaruha, maka sesungguhnya aku telah meninggalkan, iaitu telah memaafkannya, lahu untuk orang tersebut. Maka bila Muawiyah mendengar, Muawiyah berkata, la jarama, tidak mengapa, la ukhayyibuka, aku tidak akan mengecewakan kamu. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan telah memerintahkan untuk orang Ansar ini diberikan harta. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, dan kami tidak mengetahui untuk Abu Safar sebarang sama daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Abu Safar nama penuhnya adalah Sa'id bin Ahmad, dan beliau juga dikenali dengan Yuhmid Ats-Tsauri, Ibnu Yuhmid Ats-Tsauri. Bab yang ke-6, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang rudhiha, yang telah dihentak kepalanya bisahratin, dengan batu. Maka apakah yang berlaku kalau seseorang itu dihentak kepalanya? Terima kasih Kak Safian yang share hadis dan sebagainya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Maka berkenaan tentang orang yang kena hentak dengan batu. Riwayat yang ke-1378, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Hammam an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajat, telah keluar seorang wanita, jariyah maksudnya wanita muda, kan wanita remaja,
telah keluar seorang wanita yang mana pada waktu itu di atas kepalanya awdahun, ada perhiasan yang diperbuat daripada perak. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, nau'um minal huliyya minal fiddah. Lalu dia pakai pada kepalanya ada perhiasan daripada perak. Fa'akhadhaha, maka ada orang telah rompak dia. Maka telah merompaknya seorang Yahudi. Faradhaha, maka orang Yahudi ini telah menghentak kepala wanita tadi dengan batu. Wa akhadha, dan telah mengambil apa yang ada atas badannya, kepalanya, daripada perhiasan. Qal, berkata perawi, fa udrikat, maka telah mendapati wanita ini wabiha ramakun, dalam keadaan padanya ramak, ada hujung-hujung nyawa. Saya nampak ada terjemahan yang salah dalam Telegram, kena betulkan siapa punya hadis ni, siapa yang terjemahkan hadis ni. Ramak maksudnya adalah hujung-hujung nyawa. Pada waktu tu dia tak boleh berkata-kata. Dia dah pada waktu tu kena pukul dengan batu dan dia berada pada hujung-hujung nyawa. Fa'utiyah, maka telah dibawa wanita ini kepada Nabi SAW. Maka kita nampak cerdiknya Nabi. Wanita ni dah tak boleh berkata-kata. Faqala, maka Nabi bertanya, man qatalaka, siapa yang bunuh kamu? Afulanun, adakah orang itu? Faqalat, ay asyarat, maka wanita ini telah memberi isyarat dengan kepalanya dengan tidak, dia pun geling. Maka Nabi sebut satu persatu nama yang Nabi rasa siapa yang buat ni. Maka dia geling-geling. Qala, sehinggalah pada waktu itu qala, maka Nabi bersabda, fafulan, orang ini. Maka pada waktu itu wanita ni geling. Hatta sama, sehinggalah Nabi telah menyebutkan nama orang Yahudi tersebut. Faqalat, maka dia telah memberi isyarat dengan kepalanya. Naam, ya. Dia pun angguk, kata itulah lakinya. Qal, maka kata perawi, fa'ukhidha, maka telah ditangkap. Fa'tarafa, dan lelaki Yahudi yang merompak tadi mengaku. Fa'amara bihi, maka Nabi telah memerintahkan hukuman dijatuhkan ke atasnya. Maka apakah hukuman dia? Farudikha, maka telah dihentakkan kepalanya di antara dua batu sampai dia mati. Sebab dia telah buat kepada wanita tadi, maka pada waktu itu dia telah hentak, Nabi telah perintahkan untuk dihentak kepala perompak Yahudi tadi dengan batu sehingga telah meninggal dunia. Ahlan Al-Fadil Ustaz Hanwa, mohon doanya Al-Fadil Ustaz. Maka kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Sebagaimana seseorang itu dibunuh, maka pembunuh akan dibunuh dengan cara yang sama. Dan telah berkata sebahagian ahli ilmu, la qawada, tidak ada qisas kecuali dengan pedang. Macam mana cara dibunuh sekalipun, maka qisas pada waktu itu adalah dengan pedang. Bab yang ketujuh, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi tashdid qatlil mu'min, pada amaran yang keras berkenaan tentang pembunuhan orang beriman. Nabi tidak mengizinkan orang beriman dibunuh. Riwayat bahkan sebenarnya semua manusia pada waktu itu termasuk yang zimmi, Nabi SAW tidak izinkan untuk dibunuh tanpa sebarang sebab. Riwayat 1379, zaman kita nyawa manusia dah menjadi murah. Kalaulah diamalkan ajaran Allah dan Rasul, nescaya maka akan berhentilah orang-orang yang sewenang-wenangnya mengambil nyawa manusia yang lain. Riwayat 1379, wa bi ilahi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf Muhammad bin Abdullah bin Bazir qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la zawalud dunya, pasti hancurnya dunia. Maksudnya dunia ni semua binasa. Ahwan, itu adalah lebih mudah dan lebih ringan di sisi Allah min qatli, daripada pembunuhan seorang Islam. Hancurnya dunia itu lebih mudah bagi Allah daripada seseorang itu membunuh seorang Islam. Sebab besarnya pada waktu itu nilai nyawa seorang Islam. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Ya'la bin Atha Nabi an Abdullah bin Amr nahwa wa lam yarfa'hu, namun sanad yang kedua ini tidak dibawakan secara marfu'. Wa hadza, dan sanad yang kedua ini kata Imam Tirmizi lebih sahih berbanding daripada periwayatan Ibnu Abi Adi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lain daripada Sa'ad, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir Al-Juhani
dan juga Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Amr beginilah telah meriwayatkannya oleh Ibnu Abi Adi daripada Syu'bah daripada Ya'la bin Atha dan mereka tidak merafa'kannya. Maksudnya hadis tersebut tidak marfu'. Wa hakadha, dan begini telah meriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri daripada Ya'la bin Atha secara mauquf. Dan riwayat secara mauquf kata Imam Tirmizi asahu adalah lebih sahih berbanding daripada hadis yang diriwayatkan secara marfu'. Bab yang ke-8 berkenaan tentang menjatuhkan hukuman terhadap dima', terhadap nyawa manusia. Babul hukum fid dima', bab berkenaan tentang pentingnya menjatuhkan hukuman ataupun mengadili urusan-urusan berkenaan tentang nyawa. Sebab di hari akhirat itulah yang mula-mula Allah akan tanya. Bab yang ke-1380. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Syu'bah 'an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata baginda Nabi SAW bersabda, inna awwaluma, sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali akan diputuskan di antara para hamba fid dima adalah berkenaan tentang kisas, tentang nyawa, tentang manusia, tentang pertumpahan darah di antara manusia. Maka lihat kepada Sahara, bukankah yang mula-mula Allah tanya adalah solat? Berdasarkan hadis Nabi, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuh. Maka lihat kepada Sahara baris yang pertama, maka solat adalah soalan yang pertama pada hak Allah. Wahadha, dan dima' berkenaan tentang nyawa dan darah manusia, itu adalah perkara yang akan ditanya berkenaan tentang hak-hak sesama manusia. Hadis Abdullah adalah hadis yang hasan sahih dan beginilah telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada A'mash secara marfu', dan sebahagian mereka telah meriwayatkan daripada A'mash namun bukan secara marfu'. Riwayat 1381. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi'un 'an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala baginda Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali akan diputuskan hukuman di antara para hamba fid dima' adalah berkenaan tentang urusan qisas. Lalu dekat dunia, kalaulah seseorang itu memegang sesuatu jawatan, kena dahulukan urusan-urusan yang berkenaan tentang qisas, berkenaan tentang nyawa manusia dan sebagainya. Riwayat 1382. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi'un an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata baginda Nabi SAW telah bersabda, inna awwalama, sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali akan diputuskan di antara para hamba fid dima adalah berkenaan tentang qisas dan pertumpahan darah di antara manusia. Riwayat 1383. Wa bi ilaihi qala hadatsana Husain bin Hurith qala hadatsana Fadl bin Musa an Husain bin Waqid an Yazid ar-Rakashi qala hadatsana Abu al-Hakam al-Bajali qala sami'tu Abu Sa'id al-Khudri, maka beliau telah berkata, aku telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yadhkurani, mereka berdua telah menyebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, law anna ahlas sama', kalaulah semua penduduk langit, wa ahlal ardi, dan semua penduduk bumi, ishtaraku, mereka pilih untuk bergabung, fi damin mu'min, dalam pembunuhan nyawa seorang beriman. Satu dunia, bahkan bukan satu dunia, seluruh makhluk langit dan bumi. Firman Allah, bagi Allah tak ada masalah. La akabbahumullah, Allah akan campakkan mereka semuanya dalam neraka. Maka dibawakan tajuk ini oleh Imam Tirmizi nak menunjukkan betapa pentingnya mendahulukan kes-kes berkenaan tentang nyawa manusia, berkenaan tentang qisas. Itu adalah sangat penting. Sebab nyawa manusia adalah sangat-sangat bernilai di sisi Allah. Seseorang itu kalaulah berapa ramai pun jumlah dibunuh seseorang, Nabi gambarkan kalaulah semua penduduk langit dan bumi bunuh seorang, semua tu Allah campak dalam neraka. Walaupun tak ada orang nak masuk syurga. Nak tunjuk bernilainya pada waktu itu nyawa seseorang. Tapi zaman kita dah tak diambil berat tentang nyawa manusia. Mudah-mudahan Allah
pada waktu itu berikan pembalasan yang seadil-adilnya kepada orang yang teraniaya. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Bab yang ke-9, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fir rajul, berkenaan tentang seseorang yaqtulu ibnah, yang telah membunuh anaknya, adakah akan dikisas daripada si ayah ataupun tidak. Yuqadu, adakah akan dikisas ataupun tidak. Maka kalaulah ada seorang bapa bunuh anak, dosa tu dosa, dan pada waktu itu akan ada dosa yang sangat besar sebab telah membunuh. Tapi adakah dekat dunia ni ada kena kisas? Jawapannya tak kena. Riwayat 1384. Wa bi ilai qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana Ismail ibn Ayyash qala hadatsana Musannab ibn Sabban Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi an Suraqah bin Malik, daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghadiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqidu, baginda telah mengambil kisas al-ab, daripada kematian ayah, min ibnih, daripada anaknya yang merupakan pembunuh. Maka bila anak bunuh ayah, ada kisas. Wala yuqidu, dan Nabi SAW tidak mengambil kisas al-ibn, di atas kematian anak, min abih, yang telah dibunuh oleh ayah. Maka bila ayah bunuh anak, maka tidak ada kisas. Hadis ini adalah hadis yang dosa tetap ada, dosa besar, hukuman dan siksaan akhirat itu tetap ada, tapi di dunia tidak akan dijatuhkan kisas. Hadis ini kami tidak mengetahui kecuali daripada periwayatan Suraqah, kecuali daripada sanad ini, dan sanadnya tidaklah sahih. Telah meriwayatkannya Ismail bin Ayyash daripada Musanna bin Sabbah, dan Musanna bin Sabbah adalah perawi yang didaifkan di dalam periwayatan hadis. Wa qad rawah, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Abu Khalid al-Ahmar daripada Hajjaj bin Arta, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah, daripada atuknya, daripada Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Shu'aib secara mursal, dan hadis ini terdapat ittirab, percanggahan padanya di sisi ahli ilmu, bahawa wal amal, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, annal aba, bahawa seorang ayah apabila telah membunuh anaknya, la yuqtalu, tidak akan dibunuh kerana anaknya. Wa idza qadhafah, dan apabila ayah telah menuduh anak dengan sesuatu tuduhan, la yuhaddu, tidak akan dihad. Haddul qadhaf tak akan dibuat. Riwayat 1385. Wa bihi ilai qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Hajjaj bin Arta an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar bin Khattab, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuqadu, tidak akan dikisas al-walid, seorang ayah, bil walad, dengan pembunuhan anaknya. Seorang ayah bila bunuh anaknya tidak akan dikisas. Riwayat 1386. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Ismail bin Muslim an Amr bin Dinar an Taus an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la tuqamul hudud, janganlah dilakukan pemukulan had di dalam masjid. Jangan pukul ketika mana dalam masjid. Luar masjid tak mengapa. Wala yuqtalu, dan janganlah dibunuh seorang ayah bil walad, kerana pembunuhan anaknya. Hadis ini kami tidak mengetahui dengan sanad ini secara marfu', kecuali daripada periwayatan Ismail bin Muslim, kata Imam Tirmizi. Dan Ismail bin Muslim al-Makki takallama, adalah seorang yang pada waktu itu dibahaskan periwayatannya oleh sebahagian daripada ahli ilmu kerana lemahnya hafazan dan ingatan dia. Bab yang ke-10, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, la yahillu, tidak halal darah seseorang Islam itu kecuali hanya salah satu daripada 3 sebab. Riwayat 1387. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu, tidak halal darah seorang Islam yashhadu, yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Bila dibuat salah satu daripada 3 perkara, halal darah dia. Tapi bukan untuk orang awam, untuk pemerintah mengambil tindakan. Yang pertama, as-sayyibuz zani, dah berkahwin masih zina, maka kena rejam. Pada waktu itu kalaulah ada berkahwin masih zina, maka pada waktu itu kena rejam. Wan nafsu bin nafsi,
apabila dia ada bunuh orang lain pada waktu itu dengan sengaja, maka dia akan dibunuh. Dan yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya dalam kurungan murtad, dan orang yang berpisah meninggalkan kelompok umat Islam. Maka orang yang murtad, walaupun ada proses istitab, disuruh untuk dia bertaubat, tetapi pada waktu itu kalaulah dia tak bertaubat akan dibunuh. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Uthman, Aisyah, Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-11, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang yang telah mengambil nyawa muahidan, seorang yang tidak Islam yang ada perjanjian. Maka apakah yang nak buat? Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa pada jam 10 pagi nanti. Pagi ini tidak ada hayati Quran, minta maaf sebab kepala saya pening sedikit. Maka insya-Allah kita akan cuba buat esok hayati Quran. Pada pagi ini tidak ada hayati Quran, saya minta maaf sangat-sangat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.